Okay, salam sejahtera. Selamat hari. Kita ada beberapa perkara yang diumumkan kepada pihak media. Saya bermula dulu dengan perkembangan siasatan nahas pesawat di Angkasa Shah Alam. Pasukan Biro Siasatan Penerangan Udara BSKU, Ketua Biro, telah pergi ke San Francisco, Florida untuk mendapatkan bantuan daripada OEM manufacturer cockpit voice recorder tersebut, iaitu di kemudahan L3 Harris. L3 Harris merupakan OEM untuk cockpit voice recorder tersebut. Dan pada semalam, hari Isnin, waktu tempatan, mereka telah masuk ke dalam kemudahan makmal mereka di Florida. Dan dalam proses tersebut, pihak jurutera daripada L3 Harris telah membantu untuk mendapatkan semula voice data daripada cockpit recorder tersebut. Dan data tersebut berjaya di retrieve ataupun di download. Jadi semua rakaman suara dalam pesawat tersebut, utamanya 30 minit terakhir, termasuklah sehingga nahas berlaku, rakaman suara tersebut berjaya di retrieve, itu dapat di download. Jadi rakaman itu telah pun dihantar semula ke pasukan siasatan kita di Kuala Lumpur. Jadi rakaman tersebut sedang dianalisa dan akan dibuat siasatan, dan laporan awal akan dikeluarkan 30 hari selepas insiden, iaitu dalam masa kira-kira 2 minggu lagi. Kita akan menyiapkan laporan awal. Jadi itu perkembangan terbaru. Itu yang saya nak maklumkan kepada orang ramai, ialah bahawa rakaman cockpit itu berjaya didapati. Jadi semua rakaman suara tersebut daripada dua juruterbang itu akan dianalisa sebaik mungkin, dan juga apa yang berlaku dalam cockpit dapat dijadikan sebagai satu bahan catatan untuk mengenal pasti apakah punca berlakunya nahas tersebut. Seperti yang saya katakan, laporan awal akan dapat kita berikan dalam tempoh 2 minggu lagi. Itu pertama. Ada soalan berkenaan ini? When would it be brought back? When would the team leave US for Indonesia? The team is having difficulty right now to leave US because there is a hurricane storm in Florida. So the team is still in Florida right now. They are supposed to leave immediately after the retrieval of the data, but they can't leave. The data has been transmitted back via safe email system. So we have already all the voice recording back in Malaysia right now. Even though physically gets not brought back on the data, but already sent through email. Okay. So all the voice recording are being processed and analyzed in our lab. So to get the actual transmission, the actual transcript of the data. Melalui voice recording tu, ada tak gambaran awal apa yang berlaku sebenarnya? Saya tak nak membuat apa-apa urusan sekarang ini, bukan untuk saya untuk membuat urusan. Jadi memang pihak ketua BSKU ada memberikan sedikit urusan kepada saya, tetapi saya tak nak membuat apa-apa pengumuman ataupun spekulasi. Biar pakar-pakar kita membuat analisa secara terperinci, dan itu akan kita dapat berikan dalam laporan awal. Okay. Saya tak nak membuat apa-apa kesimpulan sehinggalah pihak BSKU membuat laporan mereka. So selepas 30 hari, ke mana laporan ini akan dibawa? Laporan ini akan dibawa kepada ke mana? Bukan, dia begini, prosesnya begini.
apabila satu insiden berlaku, tim BSKU akan diaktifkan. BSKU akan membuat segala aspek siasatan untuk mencari apakah punca nahas, untuk mengenal pasti apa punca nahas dan menyarankan apa langkah-langkah keselamatan untuk dilaksanakan. Ia bukan untuk mencari apportionment of fault. Ia bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi nak mengenal pasti apakah punca nahas itu berlaku. Jadi selepas insiden berlaku, dalam masa 30 hari, satu laporan awal mesti dikeluarkan. Jadi laporan awal itu akan dipaparkan dalam website Kementerian Pengangkutan dan akan juga diberikan kepada pihak IKO. Dan juga laporan itu merupakan satu asas untuk membuat laporan tertinggi. Dia bukan habis dekat sana. Laporan awal hanya laporan pendek saja. Tetapi secara detailnya, laporan akhir akan perlu dilaksanakan lagi. Laporan akhir biasanya mengambil masa sehingga setahun untuk dapat disiapkan. Jadi apabila kita mendapat laporan itu, sudah tentu kalau ada apa-apa kelemahan dalam apa aspek juga ataupun yang perlu kita ambil langkah-langkah untuk memastikan insiden seperti itu tak berlaku lagi, maka pihak-pihak berkuasa termasuklah manufacturer dan sebagainya perlu mengambil langkah yang dicanangkan. Itu prosesnya. Alright, thank you. Lebih kesihatan Olympic Games sahaja ataupun ada pakar luar akan serta kesihatan untuk? Ya, dibantu. Kita memang, saya juga nak mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Transport Safety Application Bureau daripada Singapura yang juga membantu dalam siasatan kali ini. Biasanya apabila kita BSKU diambil alih, kita juga mendapat bantuan daripada NTSB, National Transport Safety Bureau, daripada Amerika Syarikat, kerana pesawat itu adalah buatan Amerika Syarikat. Jadi ada penglibatan daripada pihak NTSB yang juga bersama-sama dengan pasukan kita di tapak insiden. Selepas insiden berlaku, mereka datang. Seawal 2-3 hari selepas insiden, mereka sudah sampai dan mereka juga membuat siasatan di lapangan, di tapak insiden. Jadi untuk menjawab soalan itu, memang ada bantuan diberikan oleh pihak NTSB dan juga pihak TSID daripada Singapura. Dan memang siasatan seperti ini memang berubahnya kita ada kerjasama dengan pihak-pihak negara lain, terutamanya daripada negara pemeluang pesawat tersebut. Maybe the team in the US, right, did they tell like what kind of difficulties they face trying to retrieve the data from the recorder? As I said, the and how long did it take? Sorry, cockpit was badly damaged. Okay, our facilities here in Malaysia cannot retrieve the data because the cockpit has been damaged. So when we took it out, just the memory part, it was sent to Singapore lab, in hoping that we can retrieve the data in Singapore lab. But even in Singapore lab, it cannot be retrieved because there are a lot of what they call it, very minor cable, which was not detected. So we have no choice but to send back to the original OEM manufacturer. So they have all those facilities to download and to retrieve the voice data. So fortunately, when we sent back to Florida, it was able to retrieve all the data, and the voice recording was in good shape, was in good condition. So the entire recording is very clear. Okay, that I can tell you. Okay. did they tell you how long was the process? They took the entire day. Yesterday, entire day they was in the lab. Okay, but the storm is coming. So right now, the factory has, the lab has been closed for, I think, for today. It has been closed. Alright. So when are they expected to come back? Is there a forecast on when they come back? They said probably end of this week. Anyway, the analysis is being done right now. Okay, itu pertama. Ada lagi soalan berkenaan dengan pesawat? Okay, yang kedua, saya nak juga sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Sukacita saya mengatakan bahawa Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan akan menawarkan nombor pendaftaran istimewa secara bidaan dalam talian melalui sistem JPJ e-Bid kepada orang awam.
Nombor pendaftaran istimewa sempena Hari Kebangsaan ke-66 yang dimaksudkan ialah tanda indeks yang mempunyai prefix M hadapan dan suffix M belakang. M depan dan M belakang, iaitu M follow dengan nombor dan M di belakang nombor tersebut. Standard indeks nombor pendaftaran istimewa siri M dan M ini dipilih adalah membawa maksud dan lambang Malaysia Merdeka bersempena dengan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Ia boleh Malaysia Merdeka ataupun Malaysia Madani pun ada maksud yang sama. Selain itu, ianya akan menjadi kenangan dan menyemarakan lagi sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023. Nombor pendaftaran istimewa MPI siri M dan M ini akan mula dibuka untuk bidaan kepada orang awam pada esok, pada hari Khamis, pada hari Khamis 31 Ogos, iaitu bermula pukul 12.01 malam esok lah, 31 Ogos sehingga 4 September 2023 Isnin. Tarikh keputusan akan diumumkan pada hari Selasa 5 September. Kaedah penawaran secara bidaan ini adalah tertakluk kepada tema dan syarat sedia ada yang telah ditetapkan melalui sistem JPJ EBIT. Harga bidaan dalam JPJ EBIT adalah mengikut harga minima yang telah ditetapkan seperti ketetapan berikut. Untuk nombor bernilai utama golden number 20,000 harga minima, nombor menarik 3,000 harga minima, nombor popular RM800 harga minima dan nombor biasa running number RM300. Mana-mana nombor pendaftaran yang berjaya di bida mestilah didaftarkan pada sesebuah kenderaan dalam tempoh 12 bulan dari tarikh surat keputusan bidaan rasmi dikeluarkan. Orang awam dialu-alukan untuk menyertai bidaan nombor pendaftaran istimewa sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2023 yang ke-66 melalui sistem JPJ EBIT sebagai medium dan saluran untuk mendapatkan pilihan nombor pendaftaran kenderaan siri M dan M, iaitu kalau beli nombor 1 M1M MIM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2023 ke-66 Malaysia Madani, tekad perpaduan dan penuhi harapan. Jadi untuk nombor ni dia begini. Dia ini nombor kalau nombor 2 M2M, satu MIM MIM. Ini kali pertama kita lancarkan nombor khas ini sebab M sahaja sudah ada pendaftaran dulu-dulu. M daripada Melaka, memang ini nombor pendaftaran lama lah, nombor pendaftaran klasik. Jadi kita tambah M lagi di belakang, membawa maksud Malaysia Merdeka ataupun Malaysia Madani. Okey. Okey, ada satu lagi pengumuman juga berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan. Kali ini kita telah commission satu syarikat produksi untuk membuat satu siri video-video untuk kita menghargai wira-wira yang tidak didendam, ditayangkan sempena Hari Kebangsaan ke-66 ini melalui beberapa saluran media sosial. Setiap hari sistem pengangkutan kita digerak oleh sekumpulan pekerja yang tidak dikenali. Mereka mengendalikan setiap penghantaran, mengatur penerbangan dan mengurus gerabak dengan cermat supaya barangan dan penumpang selamat tiba di destinasi. Sempena Hari Kebangsaan ke-66, Kementerian Pengangkutan Malaysia melancarkan siri video wira-wira yang tidak didendam untuk memperkenalkan wajah-wajah di sebalik tabir yang menggerakkan sektor darat, maritim dan udara. Mereka adalah Iman Nashwa binti Hazimi, operator peralatan kontainer di Northport; Nora Syikin Muhammad Noor Saharuddin, pegawai kawalan trafik udara KRIA, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia; dan Noor Zaharin, juruteknik ETS KPMG. Video-video tersebut akan dimuat naik ke akaun Facebook, Instagram dan TikTok Menteri dan Kementerian Pengangkutan Malaysia mulai 28 Ogos ini. Tampilan video terletak di pautan seperti yang ditertera.
Rakyat Malaysia menyampaikan ucapan terima kasih seterus ikhlas kepada semua wira-wirawati pengangkutan yang tidak diundang atas bakti yang dilakukan. Semoga semangat dan komitmen anda dapat memenuhi harapan negara untuk mengukuhkan kemajuan dan perpaduan tanah air. Selamat Hari Kebangsaan ke-66. Maka kita buat video ini adalah untuk kita acknowledge dan juga merakamkan penghargaan kita kepada ribuan pekerja-pekerja dalam sektor pengangkutan yang merupakan orang di belakang takbir. Dan bagi kita adalah wira-wira yang memastikan setiap hari perjalanan kita, baik dari segi penumpang ataupun kargo, dapat dijalankan dengan selamat dan dapat dijalankan dengan baik. Dan sebenarnya mereka melakukan kerja dengan baik, dengan teliti dan perlulah dihargai oleh rakyat Malaysia. Justru itu dalam video promosi sambutan Hari Kebangsaan kali ini, kita dedikasikan video kita kepada wira dan wirawati pengangkutan, sektor pengangkutan yang menjalankan tanggungjawab dengan tertib setiap hari, tanpa penat lelah, dan kita harap rakyat Malaysia juga boleh memberikan sedikit penghargaan kepada mereka. Jadi saya pohon supaya video ini dimainkan untuk katakan. Dunia sentiasa sejajar masa berbeda, dunia besar berkembang, membuka